Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Jun. Bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Ibu maut dikerat 15. Juga kumpulan jemaah haji Malaysia pertama selamat tiba di Tanah Suci. Tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka. Dipercayai menjadi punca seorang anak mengerat 15 anggota badan ibunya dalam kejadian di Parit Buntar, Perak. Lelaki berusia 42 tahun itu ditahan polis susulan penemuan 15 potongan daging anggota badan manusia di dalam tangki kumbahan di sebuah rumah di Taman Kerian. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata, polis menerima laporan mengenai penemuan potongan daging dipercayai anggota badan manusia kira-kira jam 3.30 petang semalam. Katanya hasil pemeriksaan lanjut oleh unit forensik Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di lokasi kejadian menemukan cebisan daging dipercayai anggota badan seorang wanita warga emas berusia 68 tahun. Susulan itu polis menahan anak lelaki mangsa serta turut merampas sebilah parang, 2 pisau dan barangan yang dipercayai digunakan untuk melakukan pembunuhan itu. Menurut Datuk Mio Farid Al-Atrash, siasatan awal mendapati punca kejadian disebabkan suspek tidak berpuas hati dengan pembahagian harta pusaka peninggalan bapanya. Mangsa tinggal berdua bersama suspek di rumah tersebut sejak 12 tahun lalu. Suspek ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ini pula kes wanita hamil 7 bulan mati ditembak di perut dalam kejadian di Kampung Repek petang semalam. Polis tidak menolak kemungkinan cemburu antara motif pembunuhan kejam itu. Pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun bagaimanapun berkata pihaknya akan menyiasat secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca kejadian. Sehingga kini seorang lelaki berusia 40 tahun yang ada hubungan dengan mangsa ditahan bagi membantu siasatan. Apa hala tuju siasatan tu ada 2-3 motif yang kita akan tentukan based on background, based on aktiviti dia, based on keadaan hidup dia. Ada kita narrow down ini motifnya, tapi kita tak boleh jelaskan lagi pada hari ini. Kita tunggu laporan penuh postmortem. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Machang di Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Machang siang tadi. Menurut Datuk Muhammad Zaki, pihaknya juga sedang menyiasat sama ada mangsa ditembak di lokasi kejadian penemuan mayat atau ditembak di lokasi lain sebelum dibawa ke lokasi tersebut. Berdasarkan rakaman percakapan ibu mangsa, wanita berkenaan dikatakan keluar untuk mengurut dan jarak rumah mangsa dengan lokasi kejadian adalah 15 km. Beliau berkata pihaknya percaya suspek menggunakan pistol separa automatik berdasarkan penemuan kelongsong peluru. Terdahulu, wanita hamil 7 bulan ditemukan mati dengan kesan tembakan di perut dalam sebuah kereta yang diparkir di tepi jalan di Kampung Repek. Mangsa Emirah Mazlan, 26 tahun, ditemui jam 4 petang oleh orang awam sebelum dimaklumkan kepada pihak polis. Penggubalan akta berkaitan alam sekitar akan dibincangkan pada mesyuarat Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan beliau mahu Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA membentangkan perkembangan terkini dengan segera bagi menjaga kelestarian alam. Jelasnya beliau percaya ia sudah dirangka susulan kerajaan telah membincangkan perihal berkenaan sejak sekian lama. Namun pihaknya masih belum menerima sebarang maklumat terperinci mengenainya. Berdasarkan cadangan pindaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 AKAS 1974 oleh KASA bertujuan menaikkan denda maksimum sehingga RM10 juta kepada pelaku jenayah pencemaran alam sekitar. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyambut Hari Alam Sekitar Sedunia yang bertemakan hanya satu bumi di Taman Tugu Negara Kuala Lumpur pagi tadi. Turut hadir Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim,
Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan serta Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri dalam ucap tamanya menegaskan komitmen dan kerjasama serantau serta antarabangsa diperlukan bagi menangani pelbagai cabaran akibat perubahan iklim. Justru Malaysia akan bekerjasama dengan negara-negara di rantau Asia yang berkongsi visi tersebut menerusi Asia Zero Emission Community yang bertujuan dalam membendung pemanasan global dengan mengekalkan purata peningkatan suhu global ketika ini di bawah 2 darjah Celsius. Bagi sasaran jangka panjang, kerajaan juga telah meletakkan 3 tunggak utama dalam memastikan alam sekitar di Malaysia terjamin. Sementara itu, bagi mencapai sasaran negara sifar karbon, ia perlu diselaraskan dengan Pelan Kelestarian Alam Sekitar Malaysia ke arah menjadikan Malaysia Lestari 2030 yang berteraskan pengukuhan tadbir urus, pertumbuhan hijau, kolaborasi strategik dan keterangkuman sosial. Dari sudut ekonomi pula, Bursa Malaysia di bawah bajet 2022 akan mewujudkan voluntary carbon market pada tahun ini, di mana pengecualian duty import, duty excess dan cukai jualan bagi kenderaan elektrik disediakan bagi merancakkan agenda ekonomi hijau. Sehubungan itu, beliau berharap dengan komitmen negara menerusi pelaburan sifar atau rendah karbon dan teknologi hijau tersebut, ia dapat menarik pelabur untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi hub pelaburan hijau. Sementara itu, pada majlis sama, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan masih belum memutuskan untuk mengembalikan semula pelaksanaan sistem cukai barang dan perkhidmatan GST. Jelasnya ia masih dalam peringkat perbincangan dan perlu melakukan kajian yang menyeluruh terlebih dahulu. Bukan saya umumkan akan melaksanakan GST. Saya kata kita akan buat kajian sebab salah satu kajian hari ini kekurangan pendapatan salah satunya apabila kita migrate daripada GST kepada SST. Dan kita kekurangan pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit setahun kerana berpindah daripada GST kepada SST. Jadi kita banyak pertimbangan lagi yang akan kita tengok. Adakah kesan daripada GST itu berlaku kenaikan harga? Adakah waktunya sesuai sekarang ini ataupun akan datang berapa tahun lagi? Tambahnya, kerajaan akan mengumumkan kepada rakyat sekiranya sistem cukai baharu diperkenal supaya ia boleh diterima baik oleh seluruh keluarga Malaysia. Terdahulu, menerusi wawancara khas bersama media Nikkei Asia di Tokyo, Jepun baru-baru ini, Datuk Seri Ismail Sabri berkata GST dilihat mampu mengembangkan pendapatan asas negara dan kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk mengembalikan sistem percukaian berkenaan. Ia juga merupakan salah satu cara efektif bagi menambah pendapatan negara sekaligus dapat menangani kenaikan inflasi dan kos sara hidup rakyat. Harga sayur-sayuran yang tidak menentu di pasaran pada masa ini dijangka bakal stabil semula selewat-lewatnya pada awal bulan depan. Berdasarkan maklum balas pekebun, kenaikan harga sayur pada masa ini disebabkan kekurangan bekalan ekoran perubahan cuaca sukar dijangka. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosal Wahid mengakui pihaknya menerima laporan berhubung kenaikan harga sayur. Bagaimanapun, beliau berkata harga sayur mudah berubah-ubah dan kenaikan itu tidak kekal lama. Jadi pengalaman kita, sayur ni biasa naik dalam sebulan hingga 2 bulan, maksimum pun 2 bulan. Kemudian dia akan turun mendadak. Ini kita suatu benda yang kita pantau dan kita tidak maknanya tidak bimbang sangat kerana kenaikannya yang begitu volatile. Yang volatile yang naik turun dalam keadaan yang segera. Beliau menjelaskan kenaikan harga sayur tersebut berpunca daripada perubahan cuaca yang tidak menentu, masalah penyakit tanaman dan kekurangan buruh asing meruncing. Bagaimanapun, ujarnya KPDNHEP tetap akan memantau bagi mengelak manipulasi harga biarpun senario kenaikan harga sayur semasa tidak begitu membimbangkan. Beliau berkata ketika memantau perjalanan program jualan kedai prihatin di pekarangan Masjid Kampung Gaung, Kuala Berang, Hulu Terengganu hari ini. Jaga diri, elak dijangkiti COVID-19.
Tahun 2020, seorang ibu dan anaknya menerima panggilan haji namun tertangguh akibat pandemik COVID-19. Tahun ini, hajat menunaikan haji tercapai namun datang berseorangan kerana anaknya telah meninggal dunia. Maut ditembak ketika bekerja. Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansor menyelami hati kumpulan jemaah haji pertama yang selamat tiba di Madinah Al-Munawwarah. Dayufur Rahman Nurhan Adam, 62 tahun dari Pahang, menganggap rezeki tak disangka-sangka ini datang tepat masanya. Ia sedikit sebanyak mengubati kesedihan selepas hampir 2 tahun permergian anaknya. Saya begitu sedih sekali. Begitu sedih sebab masa tu memang saya nak pergi dengan anak. Jadi sekarang ni saya pergi seorang-seorang diri. Jadi saya sentiasa mengingati dia. Dan buat masa ni pembunuh yang bunuh dia tidak dapat ditangkap lagi. Saya bersyukur kerana Allah kata dapat suruh saya ke sini juga untuk saya buat beramal ibadat semua. Bakal Haji Rezali Arifin dari Kedah sebab berpeluang mengerjakan haji pada usia 63 tahun. Lebih-lebih lagi ketika kerajaan Arab Saudi meletakkan syarat jemaah mesti berusia 64 tahun ke bawah serta sihat tubuh badan. Bila mana saya mendapat tawaran tu untuk mengerjakan haji pada tahun ini ketika umur saya 63 tahun. Saya rasa begitu bersyukur sekali dan berbangga kerana panggilan ini merupakan satu panggilan terakhir untuk saya lah. Kalau peluang ini tak dapat pada tahun ini, mungkin pada tahun yang akan datang ni cukup macam mustahil lah untuk saya dalam keadaan umur yang diberikan oleh tabung haji Arab Saudi dan kesihatan yang ada pada saya lah. Sementara itu, anugerah terindah untuk 8 sekeluarga ini apabila dapat mengerjakan haji serentak bersama pasangan masing-masing yang berusia antara 29 ke 39 tahun. Usaha mereka mendaftarkan haji seawal tahun 2007 membuahkan hasil apabila mendapat panggilan haji pada usia muda. Adik kami 4 beradik terpilih tahun 2020. Lepas tu tertangguh, alhamdulillah tahun ni dapat 4 orang. Lepas tu buat rayuan untuk isteri dan suami masing-masing lah. Alhamdulillah semua sekali dapat lah. Kami adik-beradik asalnya dah daftar daripada tahun 2007 lah. Lepas tu dipanggil. Lepas tu yang isteri dan suami masing-masing buat rayuan lah. Dan alhamdulillah lah semua dapat. Mula-mula tu rasa risau jugalah kalau isteri saya tak dapat kan. Tapi alhamdulillah bila buat rayuan tu dapat pergi sekali tu rasa bersyukur lah. Tambah dua-dua pun orang kata masih muda lagi lah. So bila dapat buat ibadah sama-sama tu rezeki lah. Syukur, rasa macam terharu tak sangka kan dapat tunaikan haji pada usia muda macam ni. Mereka antara 295 orang jemaah Malaysia pertama yang tiba di Madinah semalam kira-kira jam 4 petang waktu tempatan. Alhamdulillah, kumpulan jemaah haji pertama dari Malaysia sudah sampai di Hotel Movenpick Madinah, dan kalau kita lihat mereka disambut dengan meriah oleh petugas-petugas haji yang sudah hampir seminggu membuat persiapan untuk menyambut jemaah-jemaah kita, dan saya kira mereka teruja dan juga gembira menerima kehadiran dan melihat wajah-wajah jemaah haji di Malaysia. Doakan semoga mereka mendapat haji mabrur. Tabung haji juga memberi jaminan akan memastikan kebajikan dan keselamatan jemaah. Di peringkat kami di sini sebaik mungkin kami akan menjaga kebajikan jemaah haji, khususnya dalam mereka memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Jangan khawatir, apa-apa maklumat kita akan salurkan, dan apa yang paling penting insya-Allah kita sama-sama berdoa Allah permudahkan segala urusan jemaah haji dan akhirnya mencapai hasrat mereka iaitu haji yang mabrur insya-Allah. Sementara itu, awal pagi tadi jemaah Malaysia dibawa menziarahi makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Mereka juga dibawa ke perkuburan Baqi' yang menempatkan jenazah ahli keluarga Rasulullah. Jemaah akan berada di Madinah 6 hari sebelum bergerak ke Mekah untuk mengerjakan umrah dan haji. Laporan Fitri Musa dan juru kamera Kamarul Zaman Mansor dari Madinah Al-Munawwarah untuk TV Al-Hijrah. Jemaah haji dinasihatkan untuk lebih berjaga-jaga terhadap penularan wabak COVID-19 supaya mereka tidak terlepas peluang menunaikan ibadah haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata peringatan itu dibuat susulan 3 bakal jemaah haji dalam kumpulan pertama yang dijadual berlepas ke Tanah Suci pada Sabtu didapati positif COVID-19.
Beliau turut menggesa bagi para jemaah yang menghadiri atau mengadakan sebarang majlis keramaian, mereka disaran untuk lebih berhati-hati selain perlu mematuhi segala prosedur operasi standard SOP COVID-19 yang telah ditetapkan. Sebab tu saya mengharapkan supaya jemaah haji ni dimaklumkan kena ni apabila program mereka buat tu untuk buat kenduri. Dimaklumkan waktu tu mungkin datang tetamu-tamu yang tak sihat sebagainya bawa virus tu menyebabkan berlakunya wabak tadi. Tak apa nak buat kenduri tak apa, tapi kalau boleh kena jaga sikit SOP sebagainya. Itu memang takut nanti jadilah terjejas untuk jadual penerbangan mereka nanti. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutup Mahrajan Memanah Sekolah Menengah Agama MESMA peringkat kebangsaan di Skudai, Johor Bahru hari ini. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas mengenai status 3 jemaah haji yang terlepas penerbangan pada Sabtu 4 Jun selepas disahkan positif COVID-19, beliau memaklumkan ketiga-tiga jemaah itu berkemungkinan masih boleh menunaikan haji memandangkan penerbangan terakhir ke Tanah Suci itu pada awal Julai depan. Institusi Suruhanjaya Patuh Syariah bakal ditubuhkan dalam tempoh terdekat dalam usaha untuk memastikan status halal dalam pelbagai sektor dapat dipatuhi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata penubuhan itu akan melibatkan pelbagai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama dan lain-lain pihak tertentu yang mempunyai kuasa dalam sudut keperluan syariah. Itu salah satu daripada cadangan yang sangat baik untuk kita institusikan Suruhanjaya dalam kerangka pentadbiran kerajaan yang ada pada hari ini. Dan insya-Allah kita sedang bergerak ke arah itu. Semua pihak-pihak yang berkait, stakeholder berkaitan dengan kepatuhan syariah ini, syariah compliant ini akan mendukung hasrat yang digarapkan oleh Yang Perdana Menteri dan insya-Allah dalam masa terdekat ini akan adalah hasilnya. Kepatuhan syariah itu juga katanya bukan hanya dari aspek makan dan minuman halal atau tidak halal, tetapi juga dari aspek muamalah dan urusan harian manusia. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian rerurai dan pelancaran buku baharu terbitan JAKIM di Pusat Dagangan Dunia Putra WTC KL di Ibu Negara pagi tadi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata kawal selia pelbagai sektor ekonomi halal dalam negara secara lebih komprehensif boleh disatukan melalui penubuhan Suruhanjaya Patuh Syariah. Beliau berkata pada masa ini, cadangan kawal selia sedia ada terhad kepada sektor kewangan Islam melalui Bank Negara Malaysia BNM dan Suruhanjaya Security, manakala Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pula mengawal selia industri halal. Oleh itu, katanya kawal selia secara lebih komprehensif boleh disatukan misalnya melalui penubuhan Suruhanjaya Patuh Syariah. 5 tahun bertapak dalam dunia perniagaan, In3 yang popular dengan produk-produk kesihatan membangunkan satu aplikasi membeli belah iaitu In3 Mall. Platform perniagaan secara digital itu memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk berbelanja dan boleh menjana pendapatan tanpa perlu mengeluarkan sebarang modal. Pengarah urusan In3, Sudirman Abdul Rahman berkata, menerusi aplikasi In3 Mall, setiap individu layak menjadi pemilik perniagaan atau IBO, malah pihaknya menyasarkan 1 juta rakyat Malaysia memiliki kedai sendiri dalam tempoh setahun tanpa sebarang modal dan komitmen. Kami tawarkan kedai yang bernilai hampir 2 juta secara percuma untuk orang-orang di luar sana, terutamanya yang berminat dalam usahawan dan menjadi business owner tanpa perlu keluarkan produk sendiri. Di mana IBO ini, Intri Business Owner ini kita sediakan ratusan dan insya-Allah dalam masa terdekat ribuan produk tanpa perlu mengeluarkan produk, tanpa perlu modal. Tambah Sudirman, IBO yang membeli produk untuk diri sendiri layak menikmati penjimatan antara 20 hingga 60%, manakala keuntungan dari penjualan produk sekitar 20 hingga 45%. Selain produk In3, perniagaan yang boleh diwarisi itu turut menawarkan produk Bumiputera lain dengan 80% daripadanya adalah makanan tambahan berteraskan kesihatan dan juga keperluan harian yang 100% adalah keluaran Muslim. Di dalam In3 Mall, kita mengawal 100% ke semua produk-produk yang masuk, iaitu kami pastikan produk tersebut
Satunya kalau anda suplemen, dia kena ada mal KKM. Yang kedua adalah mempunyai segala dokumen-dokumen daripada makmal yang mengesahkan produk itu memang selamat. Dan ketiga adalah ianya adalah halal dan patuh syariah. Sepanjang Jun ini, Intree Mall menawarkan voucher RM100 kepada pelanggan serta usahawan IBO yang boleh ditebus dalam tempoh 5 bulan sahaja. Pendaftaran sebagai IBO boleh dibuat di aplikasi Intree Mall dengan memuat turun di Apple Store atau Play Store. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial Intree serta hubungi mereka di talian tertera. Selcode, produk tradisional 100% bahan semula jadi yang diperbuat daripada limau kasturi. Hasil 10 tahun penyelidikan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Mardi kini mensasarkan jualan 50,000 kotak bagi tempoh suku tahun kedua 2022. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selcode Malaysia, Muhammad Faizul Khalid, Selcode kini merancang strategi baharu bagi memperkenalkan semula produk kesihatan dan kecantikannya setelah 2 tahun terkesan akibat pandemik COVID-19. Selcode ni adalah produk yang mengandungi antioksidan yang mana sebenarnya untuk golongan remaja pun memang digalakkan untuk mengamalkannya, tetapi pada bila kita dah makin meningkat usia dijadikan sebagai produk suplemen lah, minuman kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan kepada tahap yang paling optimum lagi lah. Selain itu, produk Selcode juga telah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah disahkan halal oleh JAKIM bagi mengelak keraguan pada pengguna. Selcode juga berhasrat untuk memperkenalkan produk ini lebih jauh dengan memasarkan ke Dubai dalam masa terdekat. Dalam pada itu, kepada yang berminat untuk menjadi ejen jualan Selcode, peluang terbuka luas kepada mereka. Jadi kami di Selcode berbesar hati ingin memberikan peluang kepada orang ramai sekiranya ingin menjadi sebahagian daripada ejen Selcode Malaysia. Anda boleh terus saja melalui ke kami punya website di www.selcode.com.my untuk mendapatkan maklumat lanjut lah tentang bagaimana untuk menjadi sebahagian daripada ejen Selcode Malaysia. Sebarang pertanyaan boleh hubungi talian WhatsApp 014-327-9776 atau layari Facebook selcode.my dan juga Instagram selcode.my. Letupan kimia di depo kontena. Bertemu lagi. Sekurang-kurangnya 38 terkorban dan 300 lagi cedera dalam letupan kimia di depo kontena perkapalan di Sitakunda, Bangladesh. Antara yang tercedera 40 anggota bomba dan 10 pegawai polis. Beberapa wartawan juga dilaporkan cedera ketika sedang melakukan penstreaman langsung Facebook. Angka korban dijangka meningkat berikutan saksi di tempat kejadian menyatakan masih ada mayat yang belum ditemui. Dalam pada itu, Jurucakap Persatuan Kontena Pedalaman Bangladesh, Ruhul Amin Sikdar, berkata beberapa kontena di depo itu mengandungi bahan kimia, termasuk hidrogen peroksida. Kebakaran sukar dikawal disebabkan kewujudan bahan kimia tersebut. Sementara itu, pengarah depo kontena berkenaan, BM Mujibur Rahman, berkata punca kebakaran masih belum diketahui. Kebakaran adalah perkara biasa di Bangladesh kerana penguatkuasaan peraturan keselamatan yang longgar. 3 terbunuh dan 11 lagi cedera selepas beberapa tembakan rambang dilepaskan ke arah orang ramai di Jalan Philadelphia, Pennsylvania. 2 lelaki dan seorang wanita terbunuh apabila beberapa penembak menggila. Ketika kejadian, terdapat beratus-ratus individu di South Street. Seorang pegawai polis telah melepaskan tembakan ke arah seorang penembak, tetapi tidak dapat disahkan sama ada terkena tembakan atau tidak. 2 pistol ditemui di tempat kejadian. Polis perlu menunggu sehingga pagi waktu tempatan untuk menyemak kamera rakaman pengawasan daripada kedai perniagaan berhampiran yang ditutup pada malam Sabtu. Sehingga kini, media tempatan melaporkan tiada tangkapan dibuat. Gunung berapi Bulusan di wilayah luar bandar Sorsogon, timur Filipina memuntahkan awan gelap dan debu. Penduduk yang berada dalam radius 4 km diarah berpindah ke kawasan lain.
Pihak berkuasa memberi amaran kemungkinan berlaku letusan seterusnya. Letusan bulusan berlangsung kira-kira 17 minit menyebabkan kepulan debu kelabu setinggi sekurang-kurangnya 1 kilometer. Letusan freatik itu bermakna letupan itu disebabkan oleh air mendidih di bawah kawah. Abu letusan menjejaskan dua bandar Sorsogon kira-kira 500 km di selatan ibu negara Manila. Tetapi tiada laporan kecederaan dilaporkan. Di Bandar Juban, 2 kampung mengalami sifar pandangan akibat abu tebal dan sebuah trak bomba dikerahkan untuk membersihkan kawasan itu. Penduduk berhampiran lembah dan sungai turut diarah berwaspada terhadap aliran lumpur dan anak sungai sekiranya hujan lebat. Bulusan aktif sejak beberapa tahun kebelakangan ini dengan berpuluh letusan serupa direkodkan pada 2016 dan 2017. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.